sebahagian daripada board yang ada attribute, contohnya macam utilities. So you tak perlu buat satu board untuk view saja. Yang tadi saya cakap tu apa untuk yang sebenar lah. Kalau betul you buat projek part 3 tu, okay, itu memang betul dia kena buat. Nampak ni kan, sensory dia buat sekali dengan view, dia buat sekali dengan circulation. Gambar pun dia ambil sikit je, good view, back view, dah cukup. Mungkin dia tak sama macam saya kata tadi. Saya kata tadi tu, itu kalau yang kita perlu buat in detail. Tapi untuk your exercise kita dah bincang, okay, kita simplify je, kita bagi mudah je. So you boleh combine. Kan, nampak lagi mudah kan, lagi simple lah. So dalam ni boleh combine circulation dengan sensory kan. Kita punya ni bukan circulation, kita akan ikut nama dalam checklist lah. Space and sensors ke kan. Kita ambil yang 12 ni tapi kita compress dalam satu board je. Faham tak itu? Faham. So kategori tu baik you buat siap-siap lah. So you dapatkan nanti yang ni, you dapatkan siap, you download. You terus conteng atas tu. Okay, apa yang kena ada dalam tu? Okay, you buat layout je dalam tu. Okay, yang saya buat sekarang ni kan, macam ni kan. You dapat benda ni, you dah print apa, you tulis lah, okay, ni untuk apa, physical attribute. So, tulis lah agak-agak apa, okay, saya tengok dalam checklist ni, checklist, physical, di bawah drainage, topography, drainage, soil. Okay, so saya pergi kat saya punya layout tu, agak-agak lah, okay, ni adalah topography, ni drainage, ni soil. Tapi dalam satu plan je. Topo ada apa, topografi. Itu lah, saya buat rough tadi. Ni control line. Okay, ni control line. Dalam tu ada juga drainage. Dan dalam tu juga ada juga soil. Mungkin nak tunjuk type of soil. Dia buat graphic color ke. Color lah senang. Color. Ni soil apa, ni soil apa. So ni ada topografi lah, ikut lah. Tengok cerita kat situ. Table ke. Drainage kita lah. Ni apa maksud dia. Water flow ke. Ni air, aliran air. Ni drainage ke apa. Hutang ke. Ulang lah. Kalau ada satu lagi benda untuk physical, okay, carilah satu lagi kalau ada yang boleh muat. Kan, tak semestinya satu lah. Kalau tak boleh muat satu, tambahlah satu lagi. Kan ikut keperluan lah. Tapi ikut yang ringkas saja. Kita ringkaskan je. Physical apa lagi? Sir, saya boleh tak bagi PDF yang tadi tu, yang contoh yang dah ada susunan tu? Yang mana? Yang tadi, yang dah siap. Ni? Ni you, kalau you nak tengok ni, snap je. Saya tak bagi. Ni sebab ni kerja saya tak nak you follow. Nanti akan keluar sebiji je ni. So saya tak nak. Okay. Snap ni tak apa. Saya bagi sekejap. Ni snap. Tapi nanti you buat dia akan lain. Dia tak sama sebab benda-benda ni tak sama ni, item ni. Kan sensory tak ada dalam tu. Dipanggil space and sensors kan. So tu you kena follow. You kena follow list yang tu. Ni list yang lain sebab site dia besar. Okay, sir. Tapi cara dia lebih kurang macam ni. Faham tak ini? Faham. Ya, ni pun tak clear sekali lagi. Macam ni. Physical attribute. Sebab dia ada key plan, location plan, standard, semua tu. Tapi dimasukkan sekali. Maksudnya saya dimasuk sekali ni. Microclimate. Tapi ni sepatutnya apa? Location tu is bawah, bukan bawah physical. Dia bawah apa? Bawah apa? Sepatutnya. Cultural. Cultural. Sebab dia macam tu. Sebab kita sekarang ni, kita follow apa yang dalam syllabus lah. Sebab dalam syllabus tu kita follow buku ni. Okay, yang site design process ni. Okay, yang James Lagro ni. So dia mengatakan cultural tu ialah melibatkan dari segi land ownership, land use. So site plan semua dalam cultural. Physical dia lebih kepada benda-benda yang macam tu. Lebih pada yang segi landform, topografi, hidrologi, ni benda-benda ni. Tapi tak follow yang tu pun tak apa, ikut yang ni je senang. Ikut yang ni je, yang mana saya dah bagi ni. Okay, sir. So mungkin yang mungkin benda yang tak berapa combine sangat ialah inilah, biological je.
dengan yang ni. So dia mungkin ada combine dua item je. Okay, tapi ni pun banyak ni boleh buat biological. Dia kan cerita pasal pokok semua tu. Plant species, location of plants, semua tu. Tu dalam satu board itu je lah yang ada. Okay, faham tak ini? Ini kena faham. Faham tak semua? Mana tadi Haziq tanya tu kan? Sudah terjawab kan? So maknanya yang data-data yang rasa macam tak boleh tu, tak perlulah. Tak payah buat. Sebab sekarang ni dah ada constraint ataupun restriction dari segi bilangan board tu. So bilangan board tu sini kan, dia buat biological. Ini pun contoh tak apa ni sangat lah, kan nak bagi you copy sebab ni nak tunjuk contoh je. Ni pun tengok dia crop pun tak kena. Okay, ni satu. Okay, kalau based on layout tu, yang tadi tu, layout ni. Okay, you ada board 1. Okay, sini letaklah you checklist. Jadi checklist yang you buat tu, you kena modify lah sebab dia takkan ambil sebanyak tu. So dia bila dah combine, semua checklist tu akan berlaku kat sini. Semua yang di bawah cultural tu. Okay, so you buatlah checklist apa. And then sambil-sambil tu you boleh buat diagram, apa orang panggil diagrammatic summary. Maksud dia, macam yang ni lah yang student-student buat kan. Dia ada macam ada apa? Macam ni lah, dia summary tunjukkan, okay, physical attribute ni dekat mana, dekat mana yang bahagian ni ataupun dia berlaku dalam proses kat mana. So can be anything lah, itu up to you untuk your creativity lah. Okay, nak letak macam mana. Okay, at least ada something yang you boleh analyze daripada checklist tu kepada dalam bentuk diagram. Itu up to you. Okay, ni clear. Okay, sebelah ni akan ada, itulah akan ada plan. Macam ni lah, ni sama je macam ni. Dia akan ada macam ni. Super macam ni, tak ada masalah. Exactly macam ni. Ada plan, set plan, no point. No point ni, salah ni. Okay, ada simbol dan ada lukisan sikit. Okay, tak apa. Boleh. Itu dekat layout working space 2 ni. Plan and graphic symbol. Ada tulis dah kat sini. Okay, and then satu lagi nampak ni. Dia asing ke sekali? Sekali. Itu pun dah satu lagi shortcut. Okay, so inventory tu memang you kena buat. Dia bukan maknanya kalau macam ni. Tu saya kata tadi, you kena ada raw data tu. Ingat tak saya cakap pasal raw data? Ingat tak? Yeah. Benda tu akan berlaku dulu tapi dia tak muncul dalam board you nak submit ni. Tapi mungkin kami akan minta juga nanti. Macam yang student ni buat. Macam yang student Baksik ni buat ni. Dia baca paper tapi dia scan juga. Tunjukkan proses. Kan, ni proses dia. Hasil dia ialah board yang complete ni kat bawah ni. Yang kat bawah ni. Kan, ni hasil dia. Based on ni. Selagi dia tak buat yang ni, dia takkan dapat yang ni. Ni kan, kalau kata dia hantar ni saja tanpa yang tadi ni, yang ni, kami boleh bagi kosong. Sebab ni kita tak ada bukti yang dia ni dia buat sendiri. So you all pun sama. You kena ada juga ini yang baca paper ni. Ini pun saya akan minta semua group akan submit baca paper ni, raw data ni. Yang menunjukkan you buat proses ni dulu. Okay, faham tak? Sebelum nak sampai kat sini. Kat sini dia dah berlaku dalam bentuk yang dah elok dah. Yang dah cantik dah. Yang memang betul dah ikut yang ikut sequence dia, dah ikut grafik dia. Inventory and analysis. Faham tak itu? Up to now. Board 1. Apa yang nak kena ada? Faham? Betul, nak tanya. Yang submit nanti. Ya. Minimum 3 board je lah kan. Orang lain tak payah hantar kan? Minimum 3 board pula. Sebab social bio dengan cultural tu 3 board je. Sekejap. Ni kan combine jadi satu. Board 1. Sabar dulu. Cultural, physical dengan bio kan. Bio. Board 1 settle kan, faham kan? Dia ada board tu pula ni. Ni saya kata ada minimum 2 board untuk setiap
setiap satu attribute ni, cultural attribute. Okay, yang ni yang saya faham, dia akan ada site plan, tapi ni akan ada banyak gambar. Gambar yang mana you perlu buat analysis based on gambar yang you nampak tu, gambar yang dekat site tu. Gambar daripada you download ke apa. Yang picture on the site itself. Foto. Sir, photo state boleh sir? Foto state. Foto state tu macam mana foto state? Bukan boleh print. Kalau tampal lah. Tampal lah. Okay. Print lah. Daripada Okay. buku. Photo state print lah macam tu. Foto state ke print? Print. Print. Tu color lah. Kan, print gambar. Tapi untuk yang nak buat untuk raw data tu, print draft dah lah. Tapi untuk yang cantik ni, cantik lah pula ni. Tapi tu saya nak confirm balik. Sama ada you kena lukis balik ke, ataupun gambar. Jadi saya tanya balik. Saya rasa kena lukis balik ni. Kalau ikut yang lepas-lepas ni, memang kita lukis balik. Gambar ni, nampak ni. Tapi untuk tujuan raw data, okay, you capture dulu image tu. Letak kat board tu. Tu dia akan ada. Kalau print lagi cantik sir. Print lagi cantik. Cuma nanti saya nak tanya dulu. Kalau semua group gambar. Kalau semua group kena sketch balik, sketch balik lah. You all. Sir. Maksudnya dekat board 2 ni yang raw data tu lah. Dah, yang tu saya nak confirm balik. Saya baru perasan. Ya. Okay. Sebab kalau kita tadi bincang mana kata nak letak foto. Tapi kata foto ke. Kalau foto maknanya dalam ni. Dia bukan macam ni lah. Dia tak ada kolom-kolom ni lah. Dia akan ada satu plan. Plan besar tengah ni. Dia ada foto. Foto banyak-banyak. Dan dia boleh cerita benda tu. Dan gambar ni pun kalau gambar apa-apa lah, gambar bis ke apa tu, dia boleh terus komen kat situ based on gambar. Dia panggil pictorial analysis. Kan kita nak train je supaya dia boleh sketch. Dia boleh yang tu kat board 2 sir. Yang tu kat board 2. Ya, board 2 yang besar yang tak ada kolom tu. Nampak ni, dia tak ada kolom kan. Dia ada plan, you kena baca ni lah, plan pictorial analysis. Pictorial analysis lah based on ni lah, based on foto lah. Dia ada foto apa-apa, kan, foto ke pokok ke apa. Dan shorten lah atas tu. Apa yang kita. Dan link sekali dengan atas plan ni kat mana. Panggil pictorial analysis. Kan, gunakan foto. Ni contoh. Kan, you nak buat legend pun tak apa kan, legend. Satu kat sini. Kita lah. Lepas tu kami nak, foto ni bukan just sekadar foto je. You kena at least boleh lukis atas foto tu. Tahulah kalau ada step apa nak tunjuk. Okay, ni adalah apa dia punya measurement ke, contoh dia atas foto tu sendiri. Kan? So kita faham lah, okay, view dekat plan macam ni, tapi cara dekat site-nya macam ni. So cerita lah macam-macam, penuh tak apa. Dia bukan kena benda tu terlalu nak kena teratur sangat. Sebab benda ni kena lebih pada data. Ya, foto tu akan cerita. Dia lebih kurang macam ni je. Macam yang tadi saya tengok contoh tadi. Ni kan. Ni contoh yang punya foto. Tapi ceritalah sikit. Tapi saya nak yang macam dia orang lukis tu atas foto tu. Macam ni kan. Ni tak sangat. Tak ada contoh yang memang. Tapi you boleh buat lah based on your ni je. Creativity macam mana nak buat. Jadi ada foto. Terus link pada ni. Macam ni lah dia drag terus kan. Tunjukkan walkway dia. Tunjuk dulu foto yang sebenar macam mana. Contoh. Kita buat yang kedua. Ini. So nanti pergi pada physical pun sama juga lah. Macam tu. Ini foto. So yang saya kata dari itu maknanya yang untuk working space 2 ni tak perlu ada foto lah. Ya, foto working space 2 pula. Working space 2 lah betul lah kan. So nanti dia akan ada plan dengan grafik simbol je. Gambar-gambar semua kat sebelah ni.
Tapi kalau untuk view dekat board yang ada site inventory dengan analisis tu, yang ni, kena ada gambar lah kan untuk view. Yang tu sebab view tu pun akan combine dengan yang lain-lain kan. So view pun gambar dia takkan banyak juga nanti. Mungkin ada 1-2 je. Bad view, good view macam tu je. Mungkin yang tu bolehlah kot you nak combine ke sini. Ke working space 3 ni. Untuk view. So, maksudnya gambar yang sama pun tak apalah. Gambar daripada board yang tu letak dekat board yang 2 juga. Macam tu. Ataupun dia tak berulang, tak apa. At least dia tak berulang lah. At least dalam working space ni buat simbol dulu. Walaupun untuk view. Okay. Letak simbol dulu. So gambarnya kita tengok dekat sini, kat tree ni. Ya tak? So nampak standard sikit lah. At least gambar-gambar orang nak refer kat working space 3. Ni semua lebih pada teks dan simbol dulu. Boleh kita? Faham tak? Boleh sir. Faham. Okay. So nanti akan ada lah 3-3 tu. Ni yang sampai board 6 ni Haziq tadi. Lepas tu dia akan ada 2 board untuk setiap attribute. So sekarang dah 6. Okay. Tu baru set inventory dengan analysis. So nanti kalau ikut brief tu, kita ada apa lagi? Nampak ni. Checklist dengan set inventory analysis. Okay, dah settle lah. Itu yang saya tunjuk after board 6 tu. So markah you memang banyak kat situ dah. Okay, synthesis ni adalah termasuk dengan design idea. Kalau ikut dalam dia punya apa? Dia punya ni kat sini. Saya patut tambah ni, saya tambah lah. Kalau ikut cost formation tu, dia akan masuk dengan design ideas. Ni, synthesis and design ideas. Board. Ni. Okay. So tu adalah board nombor 7 dengan 8. Macam tu. Faham tak? Sintesis ni akan ada satu je lah. Satu plan dengan apa-apa yang you dah buat sintesis. Tak ingat tak sintesis apa? Ingat balik tak sintesis? Yang menunjukkan function yang ada problem, lepas tu kita suggestkan untuk selesaikan problem dia. Ya, betul. Nanti tengoklah saya boleh tunjuk contoh lah kot yang ni. Sebab dia macam ni dia dah buat. Okay, dia akan ada satu yang SWOT ni. SWOT ni sebenarnya boleh jadi sebahagian daripada email synthesis. Kalau nak senang. So SWOT ni akan combine semua attribute yang you dah kaji semua ni. And then you akan summarizekan balik. Yang mana yang paling utama sekali? Yang mana yang paling tempat yang paling perlu yang ada isu? Ataupun yang perlu nak improve untuk future design. So ni namakan synthesis. So ni pun dia buat synthesis 2 board. Tapi boleh buat 1 board pun tak apa. So dia akan suggest lah. Okay, ni isu dia pasal apa? Strength dia apa benda kan? Dia kata existing structure. Okay, dia kata structure dia. Strength. Okay, weakness ni lah yang kita kadang-kadang tengok isu dia. Yang bulat ni, dia bulatkan kat sini. So dia buat sekali dengan gambar. Lepas tu dalam satu tadi tu dia buat satu ni je kan. So ini free sikit lah. So dia tak ada column tu. So mungkin dia tak rupakan ni sangat. Tapi content tu ialah lebih kurang macam tu lah content dia. Content dia lebih kurang kena ada macam ni. So dia free sikit lah nak letak SWOT kat sini kan. Dia sambil-sambil tu dia buat cerita pasal suggestion nak buat apa ke area tu. Apa yang perlu di upgrade. Apa isu dia, apa yang kekuatan kat site tu kan. Kalau benda tu mungkin nampak dari segi rumah dia ke. Kan, ceritalah pasal strength dia. Dan apa peluang kan, opportunity. So bila dia ada kekuatan macam tu, okay, apa yang kita boleh buat? Apa peluang yang kita boleh lagi upgrade pada pengunjung kan, pada user. So ceritalah sikit tu. Yang tu akan berlaku dekat dia nak suggest tu dari segi design, dia akan berlaku dekat ni lah, dekat design idea lah. Lepas tu dia tak sama dengan ni sebab tu saya tak nak bagi contoh ni sebab dia tunjukkan design idea dia kat sini.
Tapi yang kita nak buat ni, kita buat dalam board yang lain. Board sini. So image ni, inspirational image adalah ini, yang ni. Ini. Image je. Kan, contoh-contoh design yang orang dah buat. Ini letak kat situ. Okay, dalam ni akan ada plan you. Kan, plan ni sama. Tapi you sketch sikit. Apa benda yang you gambarkan. Sebagai rough dulu lah, sebagai rough dulu. Ataupun nak dapat idea daripada inspirational image pun tak apa juga. Kan, dapatkan idea, dan you sketch balik. Apa dia punya proposal. Tapi belum detail lagi. You just dapatkan idea dulu. So akan ada plan dengan sketches you kat sini. So board 8. So this is your final board. So 8 board minimum untuk submission. Okay. Apa yang tak faham lagi? Saya dah faham. Yang saya faham, kami kena buat 3 benda. Satu yang raw data tu. Raw data tu kena ada buat sendirilah kan? Itu asing. Itu tak dalam board. Itu untuk proof. So raw data tu 12 tu satu attribute kena ada satu bot macam tu. Maksudnya kena ada 12 bot lah untuk raw data. Tak semestinya. Dia boleh buat raw data tu based on terus pada ni. Biological. Okay. 3 attribute terus. Sebab you kena bayangkan raw data tu ialah untuk you nak masukkan data yang dalam ni. Selagi tak buat benda tu, macam nak masuk dalam ni. Okay. Tahu yang mana you nak ambil, mana you nak buang. Kan? You kena buat. Memang you kena buat proses tu dulu dalam batu paper. Lepas tu yang kedua kami kena buat bot untuk cultural, bio dengan physical. Kat sini ada 6 bot. Betul sir? Ya. Tapi raw data tu dia boleh based on terus pada 3 ni terus. Terus pada you nak buatkan 6 bot ni. Raw data tu. So maksudnya raw data 6 bot, yang ni pun 6 bot. Itu sebenarnya raw data tu saya tak nak letak bot pun sebenarnya. It's up to you bot tu. Dia bukan ada bot pun. Raw data ni, raw data macam ni. Tunjuk je kan ni. Kan. Mana dah. Ni kan. Dia buat tu ikut dia lah. Kalau kata nak ada 10. Kalau benda tu data tu banyak. Kan, tapi daripada 10 tu, you kena pick and choose lah untuk nak masukkan dalam satu bot saja nanti. Raw data ni is raw data. Lepas tu kita panggil raw. Dia tak organize pun. Dia sangat raw, tak mentah. Orang kata. Dia tak organize lagi. Itu benda-benda you dapat, you pick up. You pergi kat site, you interview orang, you tulis kat situ, conteng sini, conteng sana. Pembuktian je. Faham tak? Dia tak ada macam, okay, kena ada berapa buat. Itu tak ada, memang tak logik macam tu. Sebab dia raw data. Raw means that, apa saja yang you dapat, semua you ambil. Faham tak? So saya tak nak, ni tak ada bot. Ni jangan fikir pasal bot. Ni fikir data. Data dulu. Berapa banyak data you dapat. Kan, kalau kata satu data tu tak dapat apa sangat pun. Mungkin tak ada bot pun. Bukan bot pun. Dia paper je. Paper ke apa. Faham tak? Ni, Robi. Kita faham tu. Yang you kena fikir bot tu ialah ni je. Ni penting. Ini untuk submission. So dia ada submission ni. Submission tu as proof je. Tapi yang untuk presentation punya ni ialah ini. Ini yang kena fikir buat berapa. Ni baru kita kira bot. Bot 1, bot 2, bot 3 semua ni. Yang kaca yang 3 ni minimum 6 lah kan sir kan? Kalau you perlu tambah, you boleh tambah. Okay. Ni katakan working space bot, katakan bot ni, bot 2 ni, bot 1 lah katakan. Kalau katakan tak cukup space kan. You buat satu lagi bot 1, bot 1A kan tu kan. Mungkin ni 1A, 1B. Tapi still bawa bot 1 kan. So maksudnya untuk site sintesis yang 3 tu kena ada 2 bot je. Sintesis minimum 2 bot. Ni 2 bot lah. 2 bot dah lah. Ni akan combine semua. Semua analysis you akan berlaku kat sini. Yang you dah combine semua ni. 3 attribute kan. 3 attribute tu summarize dalam satu sintesis ya. Okay. Faham. Okay, Lele faham tak? InsyaAllah faham. Kalau tak faham, kena tanya dalam proses tu. Tapi sekarang yang saya paling concern ialah dia punya ni, site plan dulu. Jadi saya minta apa untuk hari ni? Ingat tak tadi? Nombor 1 apa?
Side Side boundary. boundary. Macam mana nak check side boundary? Kena ada Real Measurement. measurement. kena measurement dengan scale. Okay. And then another one. Number 3. Call management sana. Control management. Tanya tapi you janganlah cakap macam benda ni terlalu apa. Janganlah sebut macam benda ni you nak buat macam nak buat projek besar kan. You cakaplah kami ni student diploma apa landscape architecture, okay, nak buat sedikit kajian, macam itulah kan, nak buat study sikit. Janganlah sampai dia orang rasa macam apa, oh ni macam projek besar ni, nak kena ni, kena minta approval, minta tu lah apa, tak payahlah. Tapi kalau kata dia perlukan approval apa tu, tu you kena inform kami, inform saya ke apa. Tapi saya rasa tu adalah public kan, kalau public tak perlu minta permission pun. Kecuali sekarang ni you kena jaga SOP je, tu je. SOP tu kena jaga, apa tak tahu SOP dia apa sekarang ni kat situ. Faham tak? Dekat elok lah you ni daripada UiTM ni, you bawa nama UiTM ni. Terus bila call pun kena call very proper. Ataupun you nak call tu cakap lah, okay saya hari tu saya ada email apa semua sekian-sekian. So sekarang ni saya nak follow up balik lah macam tu lah. Saya nak follow up tentang nak buat satu kajian lah kat situ. So katalah perlu tak nak minta permission ke apa, ataupun saya boleh walk in je, pulang lah. Boleh tak? Nak ajar pula bercakap ni. Pandai-pandai lah, besar lah. Okay, apa lagi? Apa lagi yang tak apa-apa clear? Kalau kita tak ada sujud Khamis ni, dia kena bergerak, bekerja dah. Tadi saya kata submission saya ada bincang balik. Submission kita buat sama hari Khamis tu juga, 20 hari bulan. Cuma kita submit dalam waktu ni. You kena tunjuk terus submit. Maksudnya you present terus dalam Gmeet masing-masing. Okay, untuk kami checking dulu. So you kena ada, bukan just submit upload je. You kena ada yang saya akan check sesuatu dalam Gmeet. Bukan just submission sahaja. So kena submit pagi. Perubahannya daripada malam tu jadi pagi. Jadi tengoklah macam mana. Apa yang akan berlaku. Faham tak? Sama je. Lepas raya. Sambil lepas raya. Minggu lepas raya tu. Khamis lepas raya tu. Okay, apa lagi? Nak tanya? Okey tak semua? Yang lain macam mana? Apa yang dah tadi? Dah masuk dah ni? Siapa yang nama ni? Nama dia yang tak masuk juga? Fikri. Dia ada tak? Belum. Tak ada. Tak dapat dikontak? Tidak dapat. Dia bekerja sekali tak? Dalam grup tu? Ada saya, dia ada tolong. You kena take note benda tu. Kalau dia ada masalah apa, kena inform. Kan, takut ada masalah ODL ke, internet ke apa, kena cakap benda tu. Jangan diam je. Okay, ada apa lagi nak tanya pasal projek ni? Okay, you kena buat dulu lah kot, senang. You buat dulu, baru you nampak apa isu yang akan datang. Okay, you all kena buat dulu, start buat. Okay, boleh kita stop kat sini dulu. And then you buatkan, settlekan kerja you tu. Settlekan and then you upload terus lah hari ni, saya nak tengok. Lagi banyak you boleh tunjuk tu, lagi banyak senang. You boleh reduce punya mistake nanti. Okay, at least saya nak minta hari ni, you settlekan bug tu. You bagi-bagi kerja lah. Okay, sorry, saya lupa. Submission will be based on 2 group. Raw data semua, okay, you boleh collect as one group. Okay, satu group besar kan, satu group besar, you collect raw data semua. Tapi bila nak submit tu, dalam bentuk bot tu, okay, tu adalah based on 2 group. So kalau 2 group, kalau macam view kan ada 2 orang kan? Tu sama rasa? View 2 orang?
Tak Yang faham. dari 2 group tu. Tak faham. Dia maknanya yang buat view tu dalam grup yang sama. Macam tu? Macam mana? Tadi saya kata daripada 2 group. Maksudnya? Kita kan sebenarnya ada 2 grup kan. Grup Haziq dengan grup Uh, share kan. Betul tak? betul. Betul. So akan ada 2 hasil kerja daripada 2 grup lah. Bila dia buat dalam presentation board tu, hasil dia daripada grup tu sendiri. Cuma nak collect data ni, buatlah dalam satu grup. Janganlah buat separate juga. Janganlah sekarang ni dah asingkan dua-dua. Tak payahlah. Untuk raw data nak collect dulu data, nak ambil gambar, share dulu semua data sekaligus. Tapi bila nak masukkan dalam board tu, okay, yang tu atas grup masing-masing. 2 grup tu. Dia takkan sama. Sorry sir. Maksudnya nanti untuk satu studio besar ni macam tadi untuk buat site inventory dengan asset analysis tu nanti ada 12 lah. Kira total untuk satu studio A ni. Sudah. Sebab tadi saya kata kumpul data semua buat. Tapi bila buat nanti ikut grup kecil. Ya, so setiap grup akan hantar 8 bot lah minimum. Setiap grup kerja masing-masing. Nampak tak? So nanti bila dalam grup masing-masing tu up to them lah untuk setiap grup tu nak cara nak buat tu macam mana dalam presentation board. Tapi data-data nak pergi collect ni, nak buat site plan lah, itu buatlah satu grup. Besar, senang, mudahkan semua orang. Kan? Macam nak buat 2 orang yang sama dalam satu grup pun tak kisah. Tak kisahlah tu cara dia bahagi. View ke apa kan. Walaupun ahli yang sama. Tapi nanti kena share lah nanti. So semua orang boleh dapatkan semua satu grup data ni. Okay, masing-masing pecah pula 2 grup. So data apa nak minta, ambil lah daripada satu grup ni, satu orang kata satu pool tu lah. Semua orang akan ambil benda yang sama tapi cara presentation tu berbeza. Board tu masing-masing berbeza. So kita akan ada dua design idea lah nanti. Untuk sintesis. Faham tak? Faham. Faham tu biar betul-betul faham. Tadi Robi cakap tu, betul tak lah yang faham tu? Dia tak ada apa sangat pun. Masa kita nak bekerja buat je akan jadi 2 grup. Tapi sekarang ni, semua kena buat sekali. Satu grup besar. Site plan, scale, semua. Ambil gambar. Tu kena bahagikan. You all masing-masing. Faham tak ni? Faham. Faham tu. Okay. InsyaAllah. Dan apa Haziq ni kena betul-betul main peranan. Kena gabungkan kerja. Okay, apa lagi nak tanya? Itu tak apa, itu lepas you dah dapat data semua dah. Baru you nak buat kerja tu dekat rumah masing-masing, dekat bilik masing-masing, tu baru you start bekerja dalam grup masing-masing. Tapi sambil-sambil tu, bincanglah data tu kita collect sekali semua. Kan, jangan sampai level nak sembunyi-sembunyi pula, nak kedekut-kedekut data pula, janganlah macam tu. Kan, data semua orang dapat benda yang sama. Cuma cara you present dalam board tu ada berbeza ikut grup. Okay, so saya expect grup ni ada data, grup ni pun mesti ada data tu juga. Kalau tak ada tu, memang saya tahulah grup tu memang sembunyi data. Dia macam kedekut. Faham tak? Kena check benda tu. Okay, grup tu untuk submission sahaja. Okay, untuk kerja-kerja dalam board sahaja. Okay, pecahkan grup. Data semua orang share benda yang sama. Ulang banyak kali dah ni. Okay, dah terjawab dah. Terjawab. Okay, kalau apa-apa nak tanya, boleh tanya dalam grup nanti, dalam WhatsApp ke apa. Okay, kalau tak clear. Tapi saya tak nak panjang-panjang ni sebab saya nak you start buat kerja dah sekarang ni. Okay, especially base plan tu. Itu penting tu. To scale. Okay, and properly drawn properly draw. Okay, draw benda tu. Jangan buat cincai, sketchy tak. Dia kena betul proper. So setiap board tu mesti ada side plan yang sama. You just copy je. Kan macam ni trace lain, board tu lagi trace lain. Pelik nanti. Okay tak? Okay tak semua? Boleh buat kerja?
Boleh gerak buat dulu. Bincang dulu dalam grup ni. Ni nak on Gmeet ke tak payah ni? Boleh lah saya. Tinggal Gmeet saya tinggal ni. Saya guna Gmeet ni. Okay. Okay. Tak ada apa-apa. Kita stop kat sini So anything you can ask the group nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, sir. Measurement. Macam mana tu? Sebab kan aku buat macam ni tau. Kan kuasa tu kan kira macam feet juga kan. Meter square. Feet. Meter feet. So aku buat ni. Dapat 100. Daripada 100 tu aku dapat lah besar sikit daripada yang Alia Kedibah buat tadi. Besar sikit lah dapat. Besar ni dapat. Kau tak tahulah. Meter tu meter ke meter persegi. Meter. Meter. Meter baru 30. Oh. Kenapa kau tak ada? Okay, sekejap. Kita convert 3.6. 30.6. 30.6 meter. Convert to Gila.